Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami daripada kumpulan Ibnu Majah. Saya Adlina binti Manap. Saya Aminah Syikir binti Harun. Saya Anis Harisa binti Azlan. Saya Anis Akila binti Azmi. Saya Ainul Maisarah binti Darus. Baiklah, pada hari ini kami akan membentangkan untuk tugasan minggu pertama iaitu pembentangan artikel. Artikel yang kami pilih adalah bertajuk Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK dan konsep kewarganegaraan inklusif antara normatif dan realiti suatu kajian komprehensif. Abstrak tentang artikel ini adalah peristiwa rusuhan kaum telah memberi kesan kepada kehidupan masyarakat majmuk di negara kita, terutamanya berkaitan dalam ketidakadilan tentang peluang pendidikan khususnya kepada kaum lain pada ketika itu. Jadi, sebagai langkah penyelesaian isu ini, falsafah pendidikan kebangsaan FPK mula diwujudkan dengan beberapa matlamat. Antaranya adalah untuk melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek serta keperluan kepada perpaduan antara kaum. Berkesinambungan daripada itu juga, rukun negara juga mula ditubuhkan berlandaskan kepada FPK bagi mencapai perpaduan antara kaum, mencipta masyarakat yang adil, kemakmuran negara dinikmati bersama, menjamin cara hidup masyarakat yang liberal, tradisi dan budaya serta membina masyarakat yang progresif. Selain itu, antara nilai-nilai yang diterapkan dalam FPK adalah merangkumi nilai-nilai kewarganegaraan inklusif, iaitu seperti keadilan, solidariti, perpaduan dan pengiktirafan diri. Oleh demikian, fokus kajian artikel kita pada hari ini adalah untuk melihat sejauh mana nilai-nilai kewarganegaraan inklusif yang terangkum dalam FPK diterjemahkan ke dalam dunia realiti pelaksanaan dasar pendidikan dan bilik darjah bagi mencapai matlamat yang diimpikan oleh FPK. Baiklah, sebagai pengenalan, pada bahagian pengenalan tulis nyatakan falsafah pendidikan negara FPN ialah falsafah yang berusaha untuk mencari kebenaran melalui pemerintahan, tinjauan daripada segala pengalaman dan fenomena kehidupan. Nilai yang terkandung dalam falsafah pendidikan Malaysia tidak pernah dinyatakan secara eksplisit dan formal dalam mana-mana perkara, tetapi tersirat di dalam sistem pendidikan negara yang disintesiskan melalui pengalaman manusia. Dasar pendidikan negara merupakan refleksi daripada pengalaman manusia iaitu sejarah Malaysia sebagai contoh daripada peristiwa 13 Mei 1960. Peristiwa 13 Mei 1960 telah membawa kepada pembentukan rukun negara yang mempunyai matlamat untuk membina masyarakat yang bersifat harmonis, aman damai, progresif dan sayangkan tanah air. Penggubalan dasar FPK adalah menandaskan cita-cita rukun negara. Bagi mencapai falsafah pendidikan tidak semestinya dengan cara penghayatan kerohanian yang tinggi atau dari sudut kurikulum pendidikan, malahan pelbagai pihak di peringkat pelaksanaan dasar perlu memainkan peranan. Seterusnya, cita-cita rukun negara memiliki nilai-nilai kewarganegaraan inklusif. Buktinya ialah melalui interaksi secara ideal antara matlamat falsafah pendidikan kebangsaan dengan nilai-nilai kewarganegaraan inklusif seperti keadilan, pengiktirafan, penentuan nasib sendiri dan solidariti. Maka kajian terhadap nilai kewarganegaraan inklusif terhadap falsafah pendidikan kebangsaan perlu dilakukan supaya kurikulum dan falsafah pendidikan bergerak seiring. Jadi persoalan besar dalam kajian ini ialah yang pertama sekali, bagaimana matlamat dan nilai FPK terangkum di dalam konsep kewarganegaraan inklusif diterjemahkan dalam bentuk realiti, dan bagaimana ciri-ciri falsafah pendidikan kebangsaan diterjemahkan dalam konteks pengajaran pembelajaran yang bersifat inklusif untuk membolehkan guru dan para murid memahami nilai-nilai murni yang tertanam dalam FPK. Terusnya. Okey, seterusnya sorotan literatur. Sorotan literatur mendedahkan penyelidik kepada beberapa kaedah ataupun teknik bagi mendapatkan jawapan dan penyelesaian masalah berkaitan dengan kajian yang dilakukan. Penyelidik boleh mempelajari
pelbagai kaedah ataupun teknik yang boleh digunakan oleh penyelidik yang digunakan oleh penyelidik lain bagi menyelesaikan masalah dan membentuk satu teori yang baharu. Sorotan literatur dalam kajian ini telah menyentuh beberapa perkara berkaitan dengan konsep kewarganegaraan, konsep kewarganegaraan inklusif, dan juga kajian literatur ini dapat membantu penyelidik dapat memahami dengan lebih mendalam berkaitan dengan kajian lampau yang akan membantu memberikan perspektif baharu terhadap kajian yang dilakukan pada masa kini. Jadi, sorotan literatur ini telah membincangkan 3 aspek iaitu aspek kajian kewarganegaraan, kajian kewarganegaraan inklusif dan juga kajian kewarganegaraan inklusif di Malaysia. Jadi, kajian kewarganegaraan dibincangkan kali pertama pada zaman Yunani Klasik oleh ahli falsafah Aristotle. Aristotle telah mendefinisikan bahawa kewarganegaraan terdiri daripada 3 perkara iaitu warga negara, negara dan juga perlembagaan. Jadi, makna dan konsep kewarganegaraan adalah sebuah konsep yang seringkali berubah-ubah mengikut perkembangan zaman. Pada zaman dahulu, terdapat banyak perdebatan berkaitan dengan warga negara dan sarjana-sarjana yang juga berpandangan bahawa kewarganegaraan seharusnya mengikut nasab keturunan ibu bapa. Namun, Aristoteles 1996 telah mempercayai bahawa kewarganegaraan tidak merujuk kepada sesiapa. Beliau juga mengatakan bahawa definisi kewarganegaraan harus dilihat daripada konteks pemerintahan sesebuah negara. Idea kewarganegaraan yang ideal yang dinyatakan oleh Aristoteles 1996 adalah citizen is defined to be one of whom both parents are citizen and who holds an office or is in some other way a participant in the deliberative or judicial administration of a state, IBID, di mana secara amnya kajian kewarganegaraan banyak mengupas hal-hal berkaitan perhubungan melibatkan warga negara, negara dan juga perlembagaan. Jadi, pentakrifan konsep kewarganegaraan klasik telah menjadi penanda aras kepada definisi kewarganegaraan moden yang digunakan pakai pada zaman sekarang, di mana mempunyai 3 elemen iaitu hak sivil pada abad ke-18, hak politik abad ke-19 dan juga hak politik pada abad ke-19 dan juga hak sosial pada abad ke-20. Bagi hak sivil pada abad ke-18 telah merujuk kepada kebebasan individu, kebebasan berucap, hak agama dan juga hak memilih agama dan juga hak keadilan. Selain itu, hak politik pada abad ke-19 merujuk kepada hak menyertai acara politik secara langsung dan tidak langsung. Dan akhir sekali, hak sosial pada abad ke-20 merujuk kepada hak kebajikan sosial, ekonomi, keselamatan, warisan sosial, penerimaan taraf, kehidupan dan sebagainya. Marshall 1950. Jadi hasil kajian daripada Marshall ni telah membuktikan dan membawa satu pendekatan bahawa kewarganegaraan adalah definisi kewarganegaraan adalah berasaskan kebebasan individu. Baiklah, seterusnya, kajian kewarganegaraan inklusif. Konsep awal bagi masalah sosial seperti pengangguran, diskriminasi, pengasingan, kekurangan sumber, kemiskinan, derita sosial dan kesengsaraan adalah asas kepada konsep kewarganegaraan inklusif. 3 wacana yang dibahaskan oleh sarjana-sarjana yang membentuk konsep inklusif dan eksklusif iaitu permasalahan sosial dan ketidaksamarataan, integrasi sosial dan mekanisme institusi terhadap masyarakat. Perbincangan kewarganegaraan inklusif dibincangkan daripada konteks pengasingan sosial. Konsep pengasingan sosial dalam kewarganegaraan inklusif memperjuangkan hak-hak sesetengah kumpulan dalam masyarakat yang dinafikan hak dan status sebagai warga negara dengan memperlihatkan wujud kekurangan hak kewarganegaraan pada warga negara sesetengah kumpulan yang terpinggir. Kajian kewarganegaraan inklusif turut memperjuangkan hak-hak golongan kumpulan terpinggir seperti anak tidak sah taraf, homoseksual, transgender dan pekerja seks, di mana mereka dinafikan hak oleh kumpulan majoriti dan pihak pemerintah dalam mendapatkan hak pendidikan, hak kesihatan dan hak pekerjaan sebagai warga negara. Kajian kewarganegaraan inklusif turut dikaji dari aspek etnik dan integrasi sosial berkaitan dengan cabaran dalam mewujudkan kewarganegaraan inklusif di Afrika yang disebabkan oleh masyarakat peribumi Afrika mengangkat konsep son of soil dalam menentukan siapa yang akan dapat menikmati hak sebagai warga negara. Kewarganegaraan inklusif juga penting dalam memastikan hak-hak kumpulan yang terpinggir dapat diperjuangkan dan tidak dinafikan.
Kajian kewarganegaraan inklusif boleh dilihat dari aspek pendidikan dalam konteks pembentukan ruang pembelajaran demokratik bagi kaum wanita. Kajian kewarganegaraan inklusif juga pernah dikaji daripada sudut pendidikan dan multicultural, menekankan tentang peranan dan kapasiti teori deliberatif sebagai alat untuk menjadikan masyarakat lebih inklusif melalui pelaksanaan dasar awam dan tanggungjawab sivik dengan menanamkan rasa kemilikan bersama dalam masyarakat pelbagai kaum melalui sistem pendidikan. Seterusnya, kajian kewarganegaraan inklusif di Malaysia dari segi pendidikan dan kurikulum. Pengkaji yang membicarakan isu kewarganegaraan dalam pendidikan dan kurikulum di Malaysia adalah Balak Krishnan dan beliau membincangkan soal kepentingan dan kelahiran semula mata pelajaran pendidikan sivik dan kewarganegaraan iaitu PSK dalam kurikulum pendidikan di Malaysia. Seterusnya, Siti Hasna et al. Pada tahun 2013 mengkaji tentang kepentingan penerapan kompetensi kewarganegaraan dalam pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Mahedi dan Mansur pada tahun 2013 juga membuat kajian berkenaan penerapan kompetensi kewarganegaraan dalam kalangan pelajar pelbagai kaum di sekolah. Dan kesemua maklumat surutan kajian berkaitan kewarganegaraan inklusif dalam ruang pendidikan memperlihatkan bahawa kajian FPK dan kewarganegaraan inklusif dilaksanakan mengikut maklumat surutan yang dinyatakan. Seterusnya anda 2.4 iaitu kerangka teori State in Society Relation Joel Migdal. Joel Migdal menyatakan bahawa negara iaitu state dalam teori ini bukan sahaja merujuk negara atau kerajaan. Tetapi state yang dimaksudkan dalam teori ini melibatkan penjawat awam, sistem pemerintahan dan birokrasi dalam pentadbiran negara. Dan masyarakat iaitu society membentuk komponen interaksi antara satu sama lain di pelbagai peringkat pentadbiran negara. Setiap peringkat pentadbiran negara boleh dipengaruhi melalui interaksinya dengan masyarakat atau disebutkan sebagai titik tekanan iaitu pressure points yang dirujuk pada darjah 1 nanti. Realiti pentadbiran sesebuah negara boleh dipengaruhi oleh kumpulan-kumpulan dalam masyarakat dan kemungkinan pentadbiran iaitu pelaksanaan dasar akan berbeza dengan matlamat penggubalan dasar. Kajian ini telah menggunakan teori State in Society seperti yang telah dijelaskan memiliki 4 peringkat titik tekanan dalam pentadbiran sesebuah negara. Seterusnya. Okey, kita dapat lihat darjah 1 ni. Darjah 1 ni adalah titik tekanan iaitu pressure points, penggubalan dan pelaksanaan dasar pendidikan dalam kerangka teori State in Society. Jadi aliran dia daripada atas ke bawah. Kalau kita boleh lihat anak panah yang warna oren tu, dia daripada atas ke bawah. Jadi kita lihat yang tingkat yang pertama, iaitu peringkat pertama ini adalah ketinggian memerintah iaitu commanding height yang merupakan peringkat untuk aktor-aktor penggubal dasar pada peringkat tertinggi pentadbiran negara seperti ahli politik. Tingkat yang kedua adalah pejabat pusat iaitu Central Office yang diwakili oleh pihak pelaksana pada peringkat pentadbiran kerajaan persekutuan seperti Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan sebagainya. Dan tingkat yang ketiga adalah medan tersebar yang diwakili dan dilaksanakan oleh pegawai tempatan seperti Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan sebagainya. Dan tingkat yang terakhir yang bawah itu adalah saluran yang diwakili oleh aktor pelaksana peringkat sekolah seperti pengetua dan guru-guru. Seterusnya. Oleh yang demikian, kepelbagaian peringkat yang wujud dalam proses pentadbiran negara yang beraliran atas bawah ini diwakili oleh peringkat berbeza dan dilaksanakan oleh pelbagai institusi dan individu yang boleh berubah, menyebabkan matlamat asal penggubalan dasar berkemungkinan berbeza daripada apa yang ingin dicapai pada peringkat pelaksanaan. Hal ini kerana wujud pelbagai tekanan dan faktor yang berlaku dalam pentadbiran negara. Contohnya faktor kebudayaan tempatan, pengaruh politik, orang perseorangan dan sebagainya. Teori State in Society ini juga telah melahirkan sebuah kerangka teori kepada kajian ini dengan menjelaskan bagaimana proses pembentukan sesebuah dasar pendidikan itu bermula daripada proses atas ke bawah dan ia boleh berubah disebabkan oleh pelbagai faktor, tekanan dan tuntutan sekeliling yang berkemungkinan memesongkan matlamat asal sesuatu dasar.
Seterusnya, yang ketiga adalah metod kajian. Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif kerana bersesuaian dengan tujuan kajian yang mampu menjelaskan dengan lebih terperinci tingkah laku dan motivasi guru dalam mengkaji penyerapan nilai kewarganegaraan inklusif dan falsafah pendidikan kebangsaan yang tidak mampu dihuraikan secara numerikal. Selain itu, populasi dan sampel kajian melibatkan 3 buah negeri di Malaysia iaitu Pulau Pinang, Kelantan dan wilayah Persekutuan Putrajaya. Ini kerana ketiga-tiga negeri ini dipilih atas pelbagai faktor iaitu faktor bangsa, etnik, ideologi politik, latar belakang guru, adat dan sebagainya. Temu bual ini juga dijalankan dengan menggunakan format temu bual semi-struktur. Kelebihan format ini adalah membolehkan penyelidik dapat menjelaskan persoalan kajian dengan lebih mendalam. Seterusnya, antara maklumat profil responden adalah melibatkan aktor-aktor pengurusan dasar seperti Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Pegawai Jabatan Pendidikan Negeri JPM, Pegawai Jabatan Pendidikan Daerah PPD dan aktor-aktor pelaksana dasar iaitu guru besar dan guru pendidikan sejarah dan kewarganegaraan PSK. Manakala tiga jenis sekolah yang terlibat adalah sekolah berasrama pendidikan tinggi, sekolah menengah kebangsaan SMK dan sekolah jenis kebangsaan Cina SMJPC. Okey, baiklah, melihat pula kepada dapatan kajian. Kajian yang dibincangkan adalah mengikut tema dan merujuk kepada maklum balas responden. Perbincangan artikel ini adalah melibatkan daripada 3 pandangan iaitu yang pertama adalah daripada aktor pembuat keputusan dasar pendidikan dan yang kedua melalui aktor pentadbir peringkat menengah dan juga aktor pelaksana di peringkat sekolah. Dan hasil daripada pandangan ketiga-tiga aktor tersebut telah membentuk 2 tema utama berkaitan dengan kajian yang dilakukan iaitu yang pertama adalah pengaruh dalaman dan luaran, endogen dan eksogen dan juga tema yang kedua adalah peranan dan inisiatif yang dimainkan oleh aktor pelaksana dasar iaitu pihak pentadbiran dan juga guru. Baiklah, kita pergi kepada dapatan kajian yang pertama, iaitu tema pertama, iaitu pengaruh dalaman endogen dan luaran iaitu eksogen. Pada poin 4.1.1, orientasi dasar pendidikan, pendekatan atas bawah, top down. Yang pertama sekali, dasar pendidikan negara bersifat pendekatan aliran atas bawah iaitu top down. Seperti pada Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 yang mengakibatkan wujudnya jurang perubahan dasar di peringkat pelaksanaan dasar. Seterusnya, permasalahan berlaku di peringkat bawah yang tidak dapat dikenal pasti puncanya pada peringkat penggubalan dasar yang telah menyebabkan proses penggubalan dasar tidak mengambil kisah dengan permasalahan pada peringkat bawah. Wujud aliran kuasa atas bawah yang digunakan sebagai penggubalan dasar menyebabkan dasar pendidikan hanya dikuasai oleh orang atasan dan elit politik sahaja. Akibatnya, matlamat FPK tidak dicapai kerana segala keputusan dasar yang dilaksanakan berasaskan kepentingan diri dan partisan semata-mata. Seterusnya, wujud permasalahan dan wujud pertembungan antara 2 matlamat dalam objektif pendidikan iaitu aktor pelaksana yakni guru-guru sukar untuk menjalankan tugas kerana keliru dengan pertembungan arahan yakni daripada pihak sekolah dan pihak pentadbiran negara iaitu pihak penggubal dasar yakni pihak pentadbiran negara ingin mencapai matlamat FPK manakala pihak sekolah iaitu pengetua dan guru-guru ingin mencapai matlamat FPK dan grade purata sekolah. Hal ini menyebabkan guru-guru ni jadi keliru dengan arahan-arahan yang mereka terima. Mereka nak lakukan yang mana satu. Jadi, sistem dan dasar pendidikan negara yang kompleks dan tidak konsisten juga menyukarkan guru-guru untuk memahami dengan jelas falsafah pendidikan. Bukan sahaja mereka keliru dengan pertembungan arahan, ditambah lagi dengan sistem dan dasar pendidikan negara yang kompleks dan tidak konsisten. Jadi mereka sukar untuk memahami dengan jelas falsafah pendidikan. Sebagai contoh, sistem kelas peperiksaan kepada kelas tiada peperiksaan. Sebagai contohnya, daripada kelas darjah 6 yang ada UPSR, kemudian mereka bertukar kepada yang tak ada UPSR pula. Sama juga dengan ada PT3, kemudian tukar tak ada PT3.
Dan kemudian kandungan buku teks bertukar daripada perubahan pemimpin daripada Parti Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan sebagai contoh isu buku teks sejarah. Seterusnya pemakaian kasut putih dan hitam. Seterusnya 4.1.2 iaitu orientasi dasar pendidikan, orientasi peperiksaan, exam oriented. Melalui laporan Rahman Talib telah memperkenalkan peperiksaan yang telah mengubah corak paradigma pendidikan terhadap murid di sekolah menengah supaya dapat melahirkan masyarakat yang berpendidikan yang boleh mendapat peluang pekerjaan yang bagus kerana kelayakan akademik yang mantap. Malaysianisasi pada tahun 1960 iaitu mereka yang ingin awam perlu mempunyai kelayakan berdasarkan peperiksaan, iaitu paradigma pendidikan negara telah berubah kepada pendidikan berorientasikan pendidikan iaitu orientasi peperiksaan. Mereka yang mengambil peperiksaan sahaja mereka yang mengambil peperiksaan ini hanya fokus kepada mata pelajaran yang diuji ketika peperiksaan sahaja dan mengabaikan mata pelajaran yang lain yang bersifat kemanusiaan. Sebagai contoh, subjek pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Hal ini menyebabkan mereka gagal untuk menyerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar serta membantutkan pembinaan masyarakat yang progresif seiring dengan matlamat rukun negara kita. Seterusnya 4.1.3 iaitu kurikulum dan ruang pengurusan manusia. Kelemahan yang terjadi pada peringkat pelaksanaan dasar adalah turut datang daripada permasalahan yang wujud pada ruang pengurusan manusia. Keadaan ini datang daripada peringkat pengurusan pihak atasan iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia yang tidak menyeimbangkan kebuntuan dan memandang remeh kepada permintaan terhadap keperluan guru oleh pihak pelaksana dalam menyeimbangkan keperluan guru dalam pelbagai bidang. Permasalahan ini juga turut diperburukkan dengan sikap dan mentaliti ibu bapa telah menggagalkan matlamat pelaksanaan dasar. Contohnya, subjek sejarah dan pendidikan sivik dan kewarganegaraan adalah merupakan subjek yang mampu membina permantapan diri pelajar, semangat patriotisme, jati diri dan sebagainya, tetapi tidak dipandang penting kerana kefahaman dan ideologi ibu bapa kadang-kadang bercanggah dengan matlamat yang diimpikan oleh negara dan ini secara tidak langsung memberi kesan kepada pencapaian matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Terusnya, contohnya pelaksanaan kursus pengurusan subjek sejarah dan pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Sepatutnya kursus ini akan melibatkan kehadiran kesemua guru yang mengajar subjek ini. Tapi apa yang berlaku hanya sebahagian yang dipanggil untuk berkursus kerana disebabkan oleh kekurangan masa dan sumber daripada pihak-pihak di atasan. Selain itu, ibu bapa juga lebih memaksa dan mendorong anak-anak mereka untuk memberi perhatian kepada subjek pendidikan yang memiliki nilai dalam peperiksaan dan meminggirkan subjek PSA yang tiada kepentingan kepada peperiksaan. Ini dapat dilihat bahawa wujud pemikiran ibu bapa yang masih resist dan tidak mempercayai akan sistem pendidikan negara adalah untuk kebaikan semua rakyat. Ini kerana disebabkan oleh persekitaran kehidupan kediaman ibu bapa, contohnya di negeri Pulau Pinang, terutama di kawasan kampung atau daerah yang tidak berkembang dan pemikiran ibu bapa menjadi resist akibat daripada kehidupan yang berada dalam kelompok dan kelompok masyarakat yang tidak bercampur antara pelbagai bangsa dan persekitaran. Jadi ini mempengaruhi pemikiran mereka dan murid-murid dan memberi kesan pada agenda pendidikan negara. Baiklah, seterusnya, pendidikan berbagai aliran dan budaya persekitaran. Antara faktor penyebab lain kepada kegagalan dalam mencapai FPK juga turut dapat dilihat dalam isu pendidikan berbagai aliran. Isu-isu dalam pendidikan berbagai aliran dapat dilihat seperti pendidikan vernakular, politik, tradisi kaum, pemikiran masyarakat dan sebagainya yang menyumbang kepada pembentukan jurang dalam peringkat formulasi dan implementasi dasar iaitu pelaksanaan dasar. Hal ini terjadi kerana wujudnya golongan minoriti pluralistik iaitu golongan yang ingin mengekalkan kebudayaan dan etnik tersendiri dengan melibatkan diri dalam urusan institusi politik, ekonomi dan masyarakat.
Sebagai contoh, sekolah jenis kebangsaan dilihat sebagai cubaan untuk mengekalkan imej kecinaan dan perspektif pendidikan Cina yang tidak menyumbang kepada pembinaan konsep kebangsaan dalam pendidikan. Dari sudut pandang masyarakat minoriti, penerusan dan kemajuan sekolah berbagai aliran ini haruslah diperjuangkan kerana wujudnya stigma negatif masyarakat minoriti terhadap sekolah kebangsaan yang dilihat bersifat Melayu Islam sentrik, iaitu penemuan kepada bangsa Melayu dan beragama Islam. Seterusnya, khawatir akan pengekalan dan kelestarian status bahasa Cina akan terhapus dan disingkirkan secara perlahan-lahan melalui persekolahan kebangsaan, dan ini telah membentuk stigma negatif dalam masyarakat dan melahirkan pandangan stereotip antara kaum. Pemaparan imej Melayu Islam sentrik dapat dilihat dalam video pemakaian baju kurung di sekolah dan juga kelemahan pada fasiliti persekolahan seperti tiada penyediaan tempat beribadah untuk pelajaran Islam. Imej negatif ini dilihat tidak inklusif dari sudut pandangan masyarakat minoriti yang melihat sekolah kebangsaan adalah agenda kerajaan untuk menghapuskan secara perlahan-lahan identiti masyarakat minoriti yang pada akhirnya menyumbang kepada perpecahan antara kaum dalam sistem pendidikan negara. Baiklah, kesimpulan daripada kesemua yang telah kami bincangkan sebentar tadi adalah pembentukan FPK iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah sesuatu yang telah sempurna. Tetapi berlaku beberapa permasalahan disebabkan oleh faktor sekeliling yang mengakibatkan kepincangan dalam pelaksanaannya. Oleh itu, diharapkan dengan kajian ini dapat menjelaskan gambaran sebenar perkara yang berlaku dalam sistem pendidikan di negara kita ini. Baiklah, dengan itu maka berakhirlah pembentangan kami pada hari ini iaitu berkaitan dengan artikel tersebut. Sekian, terima kasih.